Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai, apa khabar semua? Bertemu kita lagi sekali dalam video terbaru pada hari ini. So, sebelum ni kita telah belajar from the previous video how to prove or how to show by using first and second derivative test. So today kita akan tengok subtopik yang ketiga, iaitu extremum of function of two variable. Extremum of function of two variable. Okey, apa kegunaan dia? Apa benda yang kita nak buat sekarang ni? Apa benda? Okey. So, extremum of function of two variable is kita nak guna dia to find the maximum or minimum point or to find maximum or minimum value. Okey, apa beza point dan value? Sebab dua-dua ada maximum dan minimum. So, point, bila dia kata mengenai point, make sure awak buat dalam bentuk point. Okay, so value ni maksudnya dia kena ada nilai lah. X awak nilai dia berapa, Y awak nilai dia berapa. Okay, to find the maximum, minimum point or maximum or minimum value, kita ada beberapa step yang korang mesti follow. Okay, step yang pertama. Dia kata adalah find the stationary point. So to find the stationary point, kita akan cari fx, fy and then kita buat fx equal to 0 and fy equal to 0. Lepas tu kita akan do simultaneous equation to get the value of x and y. Okay, step yang kedua, after you get the value of x and y, kita akan determine the types of stationary point by using second order partial derivative test. Ataupun kita namakan dia sebagai D-test. So, formula untuk D-test adalah DAB. Okay, DAB is equal to fxx times fyy minus fxy squared. Okay, and then when you get the value of D, kita akan buat step yang seterusnya adalah dia punya conclusion. So, if you get the value of D is greater than 0 and then the value of fxx is less than 0, we can conclude that AB is a maximum point. If you get D greater than 0, fxx greater than 0, so we conclude AB is a minimum point. If you get the value of D test less than 0, it will be said that the point of AB is a saddle point. And if you get the value of DAB, di test awak sama dengan kosong, kita boleh katakan kita punya test fail. So, sebelum kita mulakan latihan kita, tengok melalui example, kita ulang balik lah. Saya buat conclusion dekat sini. Step dia, to find extremum. Okay. Yang pertama, kita akan cari fx, fy. And then saya nak everyone cari terus fxx, fyy, fxy. Okay, and then kita akan cari dia punya stationary point. Step yang kedua. Stationary point ni macam mana? Fx sama dengan kosong, fy sama dengan kosong. And then kita buatlah simultaneous. And then kamu akan dapat the value of x dia apa, the value of y dia apa. Okay, and then yang ketiga, kita nyatakan dia punya types lah, dia punya nature. Okay, types dia, kita akan uji types dia menggunakan D-test. Okay, ini kita akan buat D-test lah. D-test, kita akan, formula dia adalah dxy fxx times fyy minus dengan fxy kuasa 2. Okey, seterusnya kita buat yang seterusnya adalah dia punya
conclusion. Conclusion dia, semua anak-anak murid boleh refer kepada yang di atas. Okey, itu adalah dia punya step lah untuk mencari ekstremum. Ekstremum lah, to find ekstremum. Okey, kita pergi terus kepada example dia. Saya tak nak buat dulu example yang kelima. Kita buat yang paling mudah sekali. Kita mulakan dengan example yang kedua dalam DIY 3. Tengok yang ini. Saya nak buat yang ini. Example kedua ni. Dia kata, by using the second derivative test, find the minimum or maximum point of the function. Dia bagi function kepada awak adalah fxy negatif 3x square minus 2y square plus 6x plus 8y. Okey, jadi kita akan buat dia punya step dia kat sini. Function dia bagi adalah fxy. Okey, sama dengan negatif 3x square tolak 2y square tambah 6y tambah 8. Tambah 6x tambah 8y. Okey, kalau kamu tengok kepada dia punya soalan, by using second derivative test, kan? Lupa nak cakap. So, second derivative test ni adalah kita uji dia guna di test korang lah. Okey. Okey, jadi kita tengok kembali kepada soalan. Okey, jadi kita ikut step yang saya ajar. Step yang pertama, kita cari fx. fxx, fy, fyy, fxy. So, kita cari fx. Kat sini kita akan dapat negatif 6x tambah 6. So, fxx dia adalah negatif 6. So, fxy. Kamu bezakan fx awak terhadap y. Kamu tengok fx awak tak ada y, dia akan jadi kosong. Okey, cari pula fy. Fy kita dapat negatif 4y tambah 8. Fyy kita dapat negatif 4. Yx tak perlu kan? Okey, fyy. And then kita dah dapat dah semua. Kita pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua kita akan cari stationary point. Kita akan buat fx equal to 0, fy equal to 0. Okey, so ambil fx awak, negatif 6x tambah 6 sama dengan kosong. Fy kita negatif 4y tambah 8 sama dengan kosong. So, ini akan jadi equation yang pertama. Ini akan jadi equation yang kedua. And then, kita selesaikanlah. Jadi, saya buat kat sini. From 1, kita dapat negatif 6x tambah 6 equal to 0. So, 6x sama dengan 6. X kita sama dengan 1. Okey, seterusnya kita buat pula from 2. From awak punya 2 equation dia, negatif 4y tambah 8 sama dengan kosong. Okey, 4y sama dengan 8 and then you will get y equal to 2. When you get the value of x and y, don't forget buat conclusion awal lah. 1, 2 is stationary point. Kita nyatakan dulu itu adalah stationary point. And then yang ketiga step dia, kita akan tengok dia punya nature. Nature ni maksudnya kita akan guna d-test. Check lah d-test dia. Okey, formula d-test awak adalah dxy. Formula ni fxx times fyy minus fxy squared. Alright. Okey, kita masukkan daripada formula di test awak D12. Sebab x awak 1, y awak 2. Fxx, awak tengok fxx daripada yang atas, awak dapat fxx adalah negatif 6. Okey. Fyy adalah negatif 4. Tolak fxy. Mana saya dapat? Semua kita dah cari di atas ya kelas. So, fxy dapat equal to 0. Kuasa 2. Okey, jadi kamu akan dapat negatif 6 darab negatif 4, 24 greater than 0. And then, your value of xx is negatif 6.
less than 0. Okay, and then kita pergi kepada step yang keempat, dia punya conclusion. Okay, conclusion dia mesti ada 3. Okay, jadi kita tengok dulu nilai yang pertama. Di test awak, D awak lebih besar daripada kosong, Fxx awak lebih kecil daripada kosong. Okay, jadi kita buat conclusion dia. Since D12 awak dapat adalah 24 is greater than 0. Fxx you get negative 6 is less than 0. So 1 D besar, Fxx kecil. So kita buat conclusion. Since thus 1, 2 point awak, stationary awak tu adalah is maximum point. Okay, kena ingatlah step dia. Dia punya conclusion dia. Okay, awak ada 3 kan? Okay, saya ulang balik macam mana conclusion awak. D lebih besar dari kosong. Awak punya nilai Fxx kecil dari kosong. Y awak mesti maksimum. Okey, kalau D awak besar dari kosong, Fxx lebih besar dari kosong, kita kata awak punya point is minimum point. Okey, and then kalau kamu jumpa D kecil dari kosong, kita terus automatic XY kita adalah saddle point. Okey. Dan last sekali, kalau D awak sama dengan kosong apa kelas? Pandai. Kita kata dia sebagai test fail. Okey. Boleh ya ikut dia punya step. Nampak saya buat step dia. Okey, step yang pertama tadi dah buat. Step kedua, samakan dengan kosong. Step ketiga, nature dia. Step keempat, awak buat dia punya conclusion. Okey, kita dah buat. Example yang pertama. Okay, kita pergi kepada example kelima. Okay, going back to your example 5. Okay, jadi kita tengok pada example 5. Dia kata, find all the stationary points and determine the nature of the function fxy sama dengan x square tambah 2y square tolak x square darabkan dengan y. Okay, dia suruh cari stationary points. Nampak ni ada S kan? Soalan sebenarnya dah bagi hints. Bila dia kata stationary points, ada S. Wow, S saya tak pun nak bunyi pun tak apalah. Okey, maksudnya awak ada lebih daripada 1 point. Okey, and determine their nature. When it talk about nature, maksudnya dia nak awak tentukan sama ada point awak adalah maximum, minimum, or ada 3 kan? Saddle point. Okey, kita tak nak buang masa, kita terus buat untuk example yang ini. Okey, step yang pertama, apa dia? Cari fx. So, fx awak akan dapat 2x. Tolak 2xy. So, f double x. 2 tolak 2y. fxy. Saya tak nak awak salah. Bila sampai fxy ni, make sure. Tengok yang ni. Fx beza pula terhadap y. Jadi, kita akan dapat dekat situ negatif 2x. Betul? Okey, cari fy. So, fy dapat 4y tolak x square. Fyy dapat 4. Okey, and then step yang kedua, kita akan cari stationary point. Fx equal to 0. Fy equal to 0. 2x minus 2xy equal to 0. Equation pertama. Fy kita 4y tolak x square equal to 0. Equation yang kedua. And then kita try lah buat dia punya simultaneous equation. Okay, kita buat. Saya try. Saya akan ambil from 2 dululah. From 2
4y tolak x square sama dengan kosong. Simultaneous ni dia terpulanglah kepada individu masing-masing ya. Macam mana awak buat. 4y sama dengan x square. Saya susun balik. X kuasa 2 sama dengan 4y. Okay. And then x tambah tolak punca 4y. Jadi kita akan dapat tambah tolak 2y. So awak ada dua nilai sebenarnya x dia. X adalah 2y. X yang kedua adalah negatif 2y. Okey, kita buat X yang pertama dulu. When X sama dengan 2y. Okey, awak sub dalam yang pertama lah. Sebab kita dah guna yang kedua kan. So nak sub yang pertama pula. So kita sub, kita akan dapat 2y tolak 2y sama dengan kosong. So dapat 4y tolak 4y squared sama dengan kosong. Y tolak y squared sama dengan kosong. Cantik kan? Y squared tolak y sama dengan kosong. Since itu adalah equation, kamu boleh faktorkan. Terbalikkan. Y tolak 1 sama dengan kosong. So kita dapat y sama dengan kosong. Y sama dengan 1. Okey, ganti pula. When y sama dengan kosong, x kita 2, 0 sama dengan kosong. So awak dapat point yang pertama, 0, 0. So yang kedua, bila y kita sama dengan 1, x kita 2, 1. Dapat 2. Awak dapat point yang kedua, 2, 1. 2, 1. Okay. And then ini baru yang pertama, when x sama dengan 2y. Sorry, kita ada yang kedua ni. When x sama dengan negatif 2y. Tak siap lagi. Kita terus sambung. Okey, kita sambung kat sebelah. When x awak sama dengan negatif 2y. Okey, tadi kita dah cari yang pertama. Bila x sama dengan negatif, bila x sama dengan 2y kan. So ini kita ubah pula. When x sama dengan negatif 2y. Okey, again, benda yang sama, sub into 1. Okey, jadi awak sub into 1. 2 negatif 2y tolak 2 negatif 2y. Y sama dengan kosong. So, negatif 4y tambah 4y kuasa 2 sama dengan kosong. Okay, again, kita boleh kecilkan dia. Awak akan dapat dekat sini. Y kuasa 2 tolak y sama dengan kosong. So, y tolak 1 sama dengan kosong. And then kamu akan dapat y sama dengan kosong, y sama dengan 1. Okey, jadi kita gantikan macam tadi. When y sama dengan kosong, x awak negatif 2, 0 sama dengan kosong. Point dia, 0, 0. So, yang kedua, bila y kamu sama dengan 1, x awak negatif 2, 1. Negatif 2. Jadi kita dapat point yang kedua, negatif 2, 1. Okey, jadi kalau awak tengok, daripada awak punya stationary point yang kita dah cari kan, awak dapat ada 4 point betul. Point yang pertama, saya highlightkan dia. Point yang pertama awak dapat 0, 0, 2, 1. 0, 0, negatif 2, 1. Jadi sebab ada 2 point yang sama, itu 0, 0, kita ambil 1 je lah. Jadi kita boleh buat kesimpulan. 0, 0, 2, 1. And, sorry ya. And negatif 2, 1 are stationary point. Okay. Sekarang ni kita dah nyatakan dia punya stationary points. Okay, kita dah jawab soalan dia yang pertama. Dia kata find all the stationary points. Okay, kita dapat 3 stationary point. And then kita nak tengok dia punya nature. So nature kita akan pergi kepada, disebabkan dia banyak stationary point, awak kena buat setiap satu tu di test dia yang berbeza. Okay, kita buat di test. Nak tengok nature.
Kita buat nature dia. Nak tengok dia punya nature. Kita buat dia punya di test. Okay. Awak buat dia punya di test. Kita buat dulu point yang pertama. Add point. Point yang pertama adalah 0, 0. So, D awak. Okay. D, 0, 0. Apa formula di test? Fxx times Fyy minus dengan Fxy squared. Okay, jadi Fxx kita adalah daripada depan tadi awak cari ni Fxx awak adalah 2 tolak 2y. Fyy awak adalah 4. Fxy awak adalah negatif 2x. Okey, kita masuk dekat sini. 2 tolak 2y 4 tolak negatif 2x kuasa 2. Jadi kita akan dapat kelas dekat sini 8 tolak 8y tambah 4x kuasa 2. Tambah pula. I'm sorry. Tolak. Betul. Tolak kat sini 4x kuasa 2. Jadi kita sub lah sebab di test ni. Kena ingat. Bila di test kena nilai. Okey, nilai. Kalaulah korang, kalau ada x dan y, kita akan sub dia. Sub nilai dia. Nilai point tu. Okey, contoh dia macam yang ni lah. So, kita gantikan dia. Yang ni, awak gantikan. Ni y, x ni awak gantilah dengan point dia. Jadi, awak ganti 8 tolak 8 kosong tolak 4 kosong kuasa 2. Dapat dah 8. Lebih besar daripada kosong. Itu baru point yang pertama. Okey, so kita check pula dia punya Fxx. Fxx awak adalah 2 tolak 2y. Again, Fxx ni nak tentukan dia. Yang ini mesti nilai jugalah. So, kalau ada xy gantilah. 2 tolak 2 kosong sama dengan 2. So, lebih besar daripada kosong. Okay, awak dah buat point yang pertama. Awak terus buat conclusion lah. Since D, 0, 0 sama dengan 8 lebih besar daripada kosong. Fxx sama dengan 2 lebih besar daripada kosong. So, dua-dua lebih besar. Kita boleh conclude that 0, 0 adalah minimum point. Okay. Okay. Ini baru point yang pertama. Okay. Kita buat pula point yang kedua. Ini point at point 0, 0. Okay. Kamu buat point yang kedua pula. At point. Benda yang sama ulang untuk point seterusnya. 2, 1. Okay. At point 2, 1. Gantikan dalam di test. D21. 2 tolak 2y 4 tolak negatif 2x kuasa 2. Okay. So, kamu dapat 8 tolak 8y tolak 4x kuasa 2. Gantikan 8 tolak 8 1 tolak 4 2 kuasa 2. Jadi, kira-kira dapat negatif 16. Okey. Jadi, Fxx pun masih kena buat ya. Fxx 2 tolak 2y. 2 tolak 2, 1. Kan? 2 tolak 2y kan? Okey, 2 tolak 2, 1 dapat kosong. Kan? Tak ada masalah lah. So, yang penting sebabnya sekarang D awak dah less than 0. So, Fxx ni tak ada masalah. Tak tulis pun tak apa. Okey. Bila melibatkan shader point, dia ada dia punya ni sikit lah. Since D awak 21 sama dengan negatif 16 lebih kecil dari kosong. Fxx ni tak ada masalah, tulis sahaja. Okay. 2 tolak, betul kan? Fxx kita lah 2 tolak 2y kan. Okey, jadi kita boleh buat conclusion dia. Kalau D kecil daripada kosong, so 2, 1 is saddle point. Alright.
Kita buat point yang ketiga. Ulang balik. Benda yang sama. Kalaulah semua orang boleh bayangkan. Kalaulah kita ada 5 point, 5 kali ulanglah di test awak. At point yang seterusnya. Okey, tulis. Saya tulislah sama-sama. Negatif 2, 1. Fxx times Fyy tolak dengan Fxy kuasa 2. Okey, jadi kita buatlah 2 tolak 2y, Fyy kamu 4 tolak negatif 2x kuasa 2. So, dapat 8 tolak 8y tolak 4x square. Again, gantikan. 8, 1 tolak 4 negatif 2. Okey. Jadi, kira-kira dapatlah negatif 16 less than 0. Okey, sama. Benda yang sama. Fxx 2 tolak 2y. So, 2 tolak 2, 1. So, kosong. So, awak dapat D again. Less than 0 lagi. So, kita boleh katakan since D test awak negatif 2, 1 sama dengan negatif 16 less than 0. Okey. Fxx awak sama dengan kosong. So, kita boleh nyatakan awak punya point tu apa kalau D kecil? Yes. Therefore, negatif 2, 1 awak is a saddle point. Okey. Boleh kelas? Itu untuk yang inilah. Untuk example yang ini. Jadi bila awak dapat banyak point, maksudnya dia punya conclusion pun dia akan jadi makin banyak lah. Jadi di test pun kena buat ikut setiap point. Okey, beza dengan tadi kan. Tadi sangat simple. Bila sangat simple, dia tak ada masalah. Dia jadi macam mudah sikit lah untuk kita buat. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, ini dah settle. Kita pakai yang example yang last lah yang ni. Okey, yang example last ni dia kata a factory produce two kinds of item A and B. The annual sales of A and B are X units and Y units respectively. The cost function C dia adalah and the revenue function dia R are given as CXY sama dengan X square tambah Y square tambah 2XY tambah 4X tambah 10. And RXY dia adalah seperti berikut. Find the yearly production of A and B that will give maximum profit. Hence, calculate the maximum profit. Ini adalah soalan ARAS 3 lah. Application dalam economy and business lah untuk tajuk partial differentiation. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Alright, kita buat macam ni. Kita buat sama-sama, tak ada masalah ya, buat sama-sama. Okey, kita baca. Dia bagi awak cost function. Tukar. Dia bagi awak cost function dan revenue function. Soalan minta will give the maximum profit. Dia nak profit. Jadi kita dah belajar dekat SEM 1 to find profit function. Nak buat macam mana kelas? Kamu kena buat revenue tolakkan dengan cost. Kan korang belajar dulu kan? Nak cari profit, revenue tolakkan dengan cost. Ini yang kita belajar dekat SEM 1. Tapi disebabkan untuk SEM 2 dia ada unknown dia 2 dah, X and Y. Jadi kita boleh tulis benda yang baru lah. Nak cari profit dia pi XY datang daripada RXY tolak CXY. Okay, revenue tolakkan dengan cost. So revenue datang daripada apa? Revenue adalah yang ni lah. Dia dah bagi formula kan, guna je lah. Dia bagi function awak 50 tolak 3X tambah Y 96 tolak 2Y. Ini revenue awak.
tolakkan dengan kos awak. X square tambah Y square tambah 2XY tolak 4X tambah 10. Okey, nak remind balik semualah, bila tolak ni make sure buat kurungan ya. Sebab banyak yang salah sebab tak buat kurungan. Okey, dah dapat yang itu. Kita selesaikan. Saya bagi jawapan lah. Yang terakhir supposed to be you get 54X tolak 4X kuasa 2 tambah 96Y tolak 3Y squared tolak 2XY tolak 10. Okey, dah dapat dia punya profit function. Tengok pada soalan. Soalan kata find the yearly production of A and B that will give the maximum profit. Okey, jadi yang ni adalah soalan dia suruh cari dalam bentuk ekstrimum lah. Point dia. Apakah nilai A dengan B yang akan membuatkan profit awak jadi maksimum. So, step dia sama macam tadi. Pi X. Okay, pi X lah. Kena guna pi lah sebab dia profit kan. Jadi, kita bezakan dia 54 tolak 8X tolak 2Y. Okay. Pi X X. Awak akan dapat negatif 8. Pi XY. Awak beza pula profit awak ni terhadap Y. Dapatlah negatif 2. Okey, seterusnya Pi Y. Pi Y kita adalah 96 tolak 6Y tolak 2X. Pi YY dapat negatif 6. Okey. Kemudian nak cari dia punya nilai X dengan Y tu, kita bezakan. Samakan dengan kosong. Pi X sama dengan kosong. Pi Y sama dengan kosong. Okey, kemudian ambil lah awak punya ni. 54 tolak 8X tolak 2Y sama dengan kosong. 96 tolak 6Y tolak 2X sama dengan kosong. Ini jadi equation pertama. Ini jadi equation yang kedua. And then, awak kena pandai tau ubah equation tu. Okey, saya buat cara saya. Saya ambil yang pertama. Ini kaedah saya. Darabkan dengan 3. So, bila darabkan dengan 3, dia akan jadi dekat sini 162 tolak 24X tolak 6Y sama dengan kosong. Saya anggap ini sebagai equation yang ketiga pula lah. Okey, sebabkan macam ni tau. Kamu kena pandailah ubahkan dia supaya kita boleh potong dan dapat the value of X and Y. Okey, jadi saya ambil yang ketiga. Sebab satu saya dah ubahkan. Saya tolaklah dengan yang kedua. Okey, ambil 3 tolak dengan 2. 162 tolak 24X tolak 6Y sama dengan kosong. Saya ubah sikit yang kedua tu susun supaya X dengan Y dia sama. 96 tolak 2X tolak 6Y sama dengan kosong. Ini saya buat penghapusan. Elimination method. Okey, jadi 162 tolak 96 kita akan dapat 66 tolak 22X. Okey, negatif 6Y tolak 6Y dapat tambah 6Y akan jadi kosong lah. Dia akan jadi sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Okey, seterusnya awak simplify sikit. 66 sama dengan 22X. Kira-kira dapatlah X kita sama dengan 3. And then kita buat yang seterusnya. Nak cari nilai Y, when X equal to 3. Okey, sub je dalam mana-mana function. Jadi saya sub into 1. Boleh sub dalam mana-mana sama ada 1 ataupun 2 lah. Jadi saya buat yang masuk dalam 1 balik lah. Jadi 54 tolak 8 darab 3 tolak 2Y sama dengan kosong. Simplify, korang akan dapat 30 sama dengan 2Y. Y kamu sama dengan 15. Okey, yang kamu dapat ni adalah dia punya stationary point lah. Terus buat dia punya conclusion. 3, 15 is a stationary point. Okey, kelas boleh. Tapi kita tak jawab lagi. Soalan ni kata apa? Soalan kata, apakah find the yearly production of A and B that will give maximum profit. Jadi nak tentukan maximum or minimum profit, awak kena buat D-test. Okey. Seterusnya, kita akan buat D-test dia.
kita buat di test dia. Step seterusnya, dah buat stationary point, kita buat di test dia. So, kita buat D315. Okey, di test dia. Formula di test, Fxx, Fyy tolak dengan Fxy kuasa 2. Okey, benda dia sama je. Kita ikut je step tadi. Awak kena buat sampai awak dapat conclusion itu adalah maximum point. Boleh kelas? Okey. Jadi, masukkan nilai Fxx dapat negatif 8, Fyy negatif 6, tolak negatif 2 kuasa 2. Jadi, kira-kira dapat 48 tolak 4, you get 44 lebih besar daripada kosong. And then, kita check Fxx kita sama dengan negatif 8. Okey, jadi kita buat conclusion. Since D315 sama dengan 44 lebih besar daripada kosong. Fxx sama dengan negatif 8 kecil daripada kosong. Betul kan? So, kita boleh nyatakan thus 315 is a maximum point. Okay, bila dia kata itu adalah maximum point, so kita menjawablah soalan dia. Soalan dia kata maximum profit kan. Jadi itu adalah maximum point untuk profit kita. Jadi saya sambung dekat sini. Sorry ya, agak pening-pening sikit. Maximum point. So kita buat satu lagi conclusion. Bila melibatkan application yang melibatkan cerita-cerita factory ke apa ke, you all kena buat another conclusion lah. So kita jawab lah. Conclusion dia, therefore, a factory should produce 3 units of item A and 15 units of item B. Sebab soalan kata find kan? Find the yearly production kan? Jadi, item B of item B in order to get a maximum profit. Okay. And then, soalan kata hence, calculate the maximum profit. So, kita cari maximum profit dia. You all boleh tengok nota ya. Boleh rujuk pada nota tu. So, maximum profit dia ada perkataan hence. Dia suruh cari maximum profit. Awak sub lah. Sub XY dalam profit awak. So, daripada yang atas tadi, profit awak dapat yang ini adalah profit dia 54x tolak 4x square tambah 96y tolak 3y square tolak 2xy tolak 10. Am I right? Okay. Jadi kita sub lah xy awak. X awak dapat tadi adalah 3 sorry. X kita 3, y awak dapat 15. Kita sub lah. Pi 3, 15. Kan lebih kurang kan macam dekat SEM 1. Cuma dia tambah sikit dengan y kan. Lebih kurang je. Tak ada beza pun. 54, 3. Takkanlah tak ada beza sangat kan. Marah pula kat madam. Ada beza dia. Cuma dia similar lah. Lebih kurang je. Susah lah nak cakap. 96, 15 kita sambung lah buat kerja kita ni. 15 kuasa 2 tolak 2, 3, 15 tolak 10. So, bila kita kira, kita dapatlah dia punya maximum profit is RM791. Okey, jadi saya rasa itu sahajalah untuk hari ini. Okey, jangan lupa ya kalau melibatkan soalan yang ada cerita ni, awak kena tengok dulu dia nak apa. And then step dia sama je. Step pertama still cari. Kalau macam ni dia nak profit, yang pertama awak cari dulu pi x
pi y, pi xx, profit dia bezakan terhadap yy, bezakan xy. And then step kedua, awak still samakan dengan kosong. Bila samakan dengan kosong, pi x dengan profit dia, bezakan y, bezakan x tu samakan dengan kosong. Kita try buat simultaneous. Yang madam try buat ini nama dia simultaneous lah. Okay, practice make perfect. Cuba, okay. Simultaneous, okay. Okay, yang ketiga dah dapat tu, again step dia sama. Kita buat dulu conclusion dia. Yang kita dapat itu adalah stationary point. Okay, kemudian awak mesti buat di test. Step yang keempat. Sama kan? Step dia tak berubah pun. Di test dia. Masuk dalam formula di test. Jangan lupa tulis sebelah kanan tu adalah fxx lah. Jadi step yang kelima kita buat dia punya conclusion. Bila melibatkan cerita, kita tambah another conclusion. Okay, ini cerita. Kita back tu conclusion kedua tu back kepada cerita awak lah. Pasal apa? Dia nak pasal item A, item B. So kita kembali kepada conclusion dia. A factory should produce 3 units of item A and 15 units of item B in order to get a maximum profit. Kita jawab soalan sebab soalan kata find the yearly production of A and B that will give maximum profit. Nah, ini dia punya yearly production dia. Okay, so hence soalan pula kata calculate the maximum profit. You sub x and y dalam profit function. Okay, ini profit function yang korang dapat daripada yang di atas. Okay, jadi kita masukkan, dapatlah profit function dia RM791. Okay, saya dah ulang untuk yang ini. Jadi saya harap hopefully kita masih ada beberapa example kan yang belum kita buat, especially DIY tu lah, ada another one example dia. Korang boleh try buat, insya-Allah nanti kita akan tengok, kami akan bekalkan dia punya jawapan lah macam mana nak dapat. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.